Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah hari ini kita akan belajar uh, aqidah dalam tajuk, masih lagi dalam tajuk qada dan qadar, iaitu perkara yang berkaitan dengan qada dan qadar. Seperti mana yang kita tengok pada muka surat 23, perkara yang ada sangkut paut yang berkaitan dengan qada dan qadar, iaitulah redha. Redha kita kepada Allah Subhanahu wa taala, redha kita dengan ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca. Setiap qada dan qadar yang berlaku harus diterima dengan redha. Maksudnya, setiap apa sahaja yang berlaku. Contoh, kita dah study, kita dah baca buku, kita dah apa yang macam-macam. Akan tetapi bila mai keluar result, kita tidak mampu untuk berjaya, ataupun markah yang kita jangkakan adalah tidak sama dengan apa yang kita usaha, maka bukan maksudnya gagal, akan tetapi kita tidak jangkakan macam apa yang kita dah usaha. Kan tetapi semua itu merupakan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, ataupun qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus terima dengan redha. Contohnya lagi, mak dengan ayah kita dah meninggal dunia, kita juga kena redha lah dengan qada dan qadar ini. Allah dah tarik, Allah sayang lagi mak dengan ayah kita, maka kita kena harus terima ketentuan ini dengan penuh redha pada ketentuan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian kita tidak boleh berputus asa dengan ketentuan Allah. Maka kita tak boleh putus asa lah. Kita boleh cuba lagi. Contoh, kita boleh dalam peperiksaan, kita boleh cuba lagi pada peperiksaan yang akan datang. Bukan maksudnya kita gagal itu kita boleh berputus asa. Kita kena redha dan juga teruskan usaha kita untuk sama-sama kita berjaya. Maka redha ini merupakan ada sangkut pautnya dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Hikmah beriman kepada qada dan qadar, kita akan jadi bersifat sabar menghadapi ujian. Kalau kita beriman, hikmah dia kita beriman kepada qada dan qadar ni, sabar kita akan lebih kuat bersabar menghadapi apa sahaja ujian yang Allah berikan kepada kita. Ikhlas dalam setiap perbuatan kita. Kita lebih ikhlas. Kita buat kerja, buat kita amal ibadah kita akan lebih ikhlas. Redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan lebih redha dengan apa sahaja ketentuan yang Allah tentukan kepada kita. Bertambah sifat tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tawaduk kita kepada Allah, maka sifat ini akan lebih bertambah di dalam diri kita. Motivasi diri untuk berjaya. Maksudnya kita lebih motivasi sikit diri kita. Sebab apa? Kita dah usaha tetapi Allah masih lagi tak berikan kejayaan kepada kita. Maka kita redha dan juga bersabar. Untuk yang seterusnya kita akan terus berusaha. Berusaha bersungguh-sungguh melaksanakan amalan kebaikan. Maksudnya kita akan lebih berusaha bersungguh-sungguh kerana kita sudah beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita dah percaya dengan apa yang telah Allah tentukan kepada kita semua. Kesan beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, kita tidak mudah putus asa. Yang kedua, Allah memberikan ketenteraman hati. Yang ketiga, redha dengan perkara yang berlaku. Yang keempat, tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini semua ketentuan Allah dah bagi kepada kita. Kita yang perlu berusaha dan juga Allah yang menentukan. Yang kelima, bertambah usaha dan sentiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, sabar menempuh dugaan. Manusia tidak boleh menentukan baik ataupun buruk qada dan qadar seseorang itu. Semua ini adalah Allah yang menentukan kepada kita semua. Semua orang, semua manusia yang ada, semua makhluk yang ada di dalam muka bumi ini, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, semuanya ada qada dan qadar dia sendiri. Allah dah tulis sebelum dia lahir lagi. Allah dah tulis siap dah. Jadi kita ni hanyalah perlu berusaha dan percaya
dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, moga-moga kita dapat fahamlah dengan apa yang dimaksudkan dengan qada dan qadar ini. Dan kita tengok akibat tidak beriman dengan sifat, dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, jadi kita malas berusaha, mudah berputus asa, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, suka menyalahkan orang lain dan tidak pernah bersyukur. Ini semua akibatlah kalau kita tidak percaya dengan qada dan qadar. Maksudnya kita duk berasa macam Allah dah tentukan dah aku berjaya ni, jadi aku tak perlu study. Maka ini yang sifat yang tidak baiklah, iaitu jadi kita akan malas berusaha, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa pada sesi yang akan datang. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.